Saya mulakan terlebih dahulu, Datuk Pengerusi, berhubung dengan isu Yapim. Walaupun sebenarnya Yapim ini tidak ada di dalam peruntukan bajet 2016, tetapi kerana isu ini sudah terlalu banyak andaian yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pokok Sena dan juga Sepang. Saya rasa perlu untuk kita berikan penjelasan secara holistik supaya andaian-andaian ini dapat kita jernihkan, kerana saya ingin berkongsi Suratul Hujurat ayat 12 kepada Yang Berhormat Sepang dan juga Pokok Sena. Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mudah membuat prasangka dan andaian, kerana sesungguhnya sebahagian besar daripada andaian itu adalah dosa. Maknanya tak betul. Okey, saya mulakan dengan isu yang dibangkitkan oleh Pokok Sena dan juga Yang Berhormat Sepang berkenaan dengan bagaimana menteri memantau Yapim sehinggakan 2 orang pegawai tinggi dapat allowance melebihi RM80,000. Okey, pertama sekali untuk menjawab persoalan ni, kita kena faham siapa dan apa sebenarnya Yapim, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Yapim sebenarnya bukan badan kerajaan. Minta saya baru mula. Macam mana saya nak jelas? Saya nak betulkan. Macam mana saya nak jelaskan? Yang Berhormat Sepang duduk. Yang Berhormat. Nanti saya benarkan. Saya benarkan. Okey. Saya benarkan. Lepas ni saya benarkan. Sekejap. Tak, sebenarnya lepas ni saya benarkan. Biar saya jawab, lepas ni saya benarkan. Yang Berhormat orang yang berilmu. Okey, duduk. Saya tak bangkitkan isu Yapim. Tak apa. Okay, pertama sekali saya nak terangkan di sini bahawa Yapim bukan badan kerajaan. Yapim adalah sebuah perbadanan yang tertakluk kepada Surat Ikatan Amanah. Surat Ikatan Amanah ataupun Trust Deed yang berdaftar di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952, yang selepas ini saya akan rujuk sebagai Surat Ikatan Yapim. Kenapa saya sebutkan sedemikian? Kerana pertama, Yapim tidak mendapat apa-apa bantuan geran daripada kerajaan, tidak ada dalam bajet. Yang kedua, Yapim sebagai organisasi yang bebas, semuanya terikat kepada Surat Ikatan Amanah. Kalau mengikut Akta Pemegang Amanah, maknanya kalau satu-satu yayasan, dia mengikat dan dia mencorakkan, bagaimana dia mencorakkan trust deed-nya ataupun Surat Ikatan Amanah, dia akan merupakan satu dokumen yang mutlak sifatnya. Sebab itulah dalam trust deed Yapim ini disebutkan, dengan izin Datuk Pengerusi, all disputes, doubts and any implication in respect of any provision of this deed shall be decided by the foundation, whose decision shall be final. Maknanya Yapim tidak terikat dengan atau cara kerajaan, dan dia terikat kepada trust deed. Yang keduanya, kita harus faham bahawa apa sebenarnya yang terkandung di dalam trust deed dari segi objektif. Ramai orang bila tengok Yapim hari ini, orang bercakap, Yapim ni jaga anak yatim, jaga orang miskin, buat kerja-kerja kebajikan. Harus diingat bahawa Yapim mempunyai 2 orientasi penting, objektif yang diletakkan di dalam trust deed ini, iaitu satu organisasi yang bertujuan untuk menjana ekonomi umat Islam. Dan daripada konteks ekonomi umat Islam inilah akhirnya boleh digunakan sebahagiannya untuk kerja-kerja kebajikan. Dan model Yapim ini adalah model yang antara yang paling baik sekali, dan bahkan saya boleh katakan terbaik dalam konteks dunia hari ini, kerana IDB, Bank Pembangunan Islam pun banyak kali melihat model Yapim dalam konteks bagaimana penjanaan ekonominya. 2 penjanaan ekonomi yang paling besar yang harus kita ingat. Yapim mempunyai, pertama, sistem Ar-Rahnu yang pertama diperkenalkan di dunia pada 1993 dan terbukti sebagai satu sistem kewangan ataupun instrumen kewangan Islam yang diiktiraf seantero dunia dan menjana keuntungan. Saya boleh berkongsi penjanaan keuntungan daripada Ar-Rahnu ini saja, pendapatan sehingga 2015 ini telah mencecah 83 juta ringgit daripada Ar-Rahnu, yang mana Yapim ada 202 cawangan seluruh Malaysia, dan Ar-Rahnu hari ini menjadi satu model kepada seluruh dunia dalam konteks penjanaan ekonomi. Dan pada tahun 1986 Yapim sekali lagi membuktikan bahawa model memperkenalkan sistem kewangan Islam ini diiktiraf daripada antarabangsa apabila memperkenalkan sistem mikrokredit Islam. 86 bekerjasama dengan USM yang akhirnya tercetusnya Amanah Ikhtiar Malaysia, yang hari ini AIM telah memberikan banyak
kebajikan dan juga banyak keistimewaan kepada orang miskin dan miskin tegar. Dan ini adalah hasil daripada Yapim. Yapim peringkat awal injek 10 juta pada peringkat awal 1986 itu. Saya nak sebutkan di sini supaya kita jelas raison d'être dengan izin, the reason for establishment of Yapim, ataupun kenapa Yapim itu ditubuhkan. Bukan hanya untuk menguruskan soal kemiskinan dan juga hal anak yatim. Itu sebahagian saja. Untuk pengetahuan juga, Yapim mempunyai 17 agensi-agensi di bawah kawasiliaannya, termasuklah daripada 17 ini 7 koperasi, 11 anak syarikat. Daripada 17 ini, hanya satu saja yang dianggap sebagai dengan izin cost center ataupun tempat di mana kita belanja duit, iaitu pemangkin. Pemangkin ini yang menjadi satu isu, iaitu Yayasan Pembangunan Anak Yatim dan Miskin. Itu pemangkin. Yang lain-lain ini adalah bertanggungjawab dalam menjana keuntungan, menjana ekonomi bagi Yapim dan juga anak-anak syarikatnya. Dan sebab itulah bukan saja Ar-Rahnu, sebab Ar-Rahnu ini adalah the core business yang telah membuktikan kejayaan Yapim, tetapi juga ada perniagaan-perniagaan yang berkaitan dengan emas, ada perniagaan-perniagaan yang berkaitan dengan MAT, Yapim Smart sudah pun mula beroperasi tahun ini, dan banyak lagi. Yang akhirnya Yapim hari ini mempunyai aset bersih 2014 138 juta, sehingga Disember 2015 projection dengan izin 190 juta, yang mana aset keseluruhan hingga hari ini ialah 1.034 bilion ringgit ataupun 1034 juta ringgit. Jadi 1034 juta ringgit aset ini adalah aset yang di dalamnya terkandung aktiviti-aktiviti penjanaan ekonomi, dan daripada penjanaan ekonomi inilah digunakan untuk aktiviti-aktiviti lain. Saya sebutkan ini kerana penting sebab saya nak memecahkan segala sangkaan-sangkaan buruk yang mengatakan seolah-olah pembayaran allowance dan sebagainya menggunakan duit anak yatim, menggunakan duit kebajikan, which is yang tidak betul sama sekali, palsu, bahkan fitnah yang jahat. Yang pertama, yang keduanya, untuk menjawab soal bagaimana menteri memantau Yapim sehingga kedua orang pegawai tinggi dapat allowance ni, kita kena ingat, saya sebutkan tadi, kuasa mutlak adalah terletak pada ahli-ahli lembaga pemegang amanah. Betul, dilantik oleh Perdana Menteri. Itu salah satu cara kita nak memantau, melantik ahli lembaga pemegang amanah, dan meletakkan dasar-dasar. Dasar dia apa? Dasar seperti mana yang dipersetujui juga oleh Perdana Menteri. Ada tanda tangan Perdana Menteri ini tersedi, yang mengatakan bahawa Yapim perlu menjana ekonomi umat Islam. Dengan cara macam mana? Cara yang diberkati dan dipatuhi oleh syariah. Sebab itu dia ada lembaga penasihat syariah. Dan Ar-Rahnu ini, untuk pengetahuan bagi mereka yang mungkin tak biasa dengan perkataan Ar-Rahnu. Ar-Rahnu ini kalau orang ingat sebagai pajak gadai Islam, tapi sebenarnya tak betul. Dia bukan bentuk pajak gadai. Dia adalah kontrak yang bersifat simpanan dan juga kontrak yang bersifat pinjaman. Saving maknanya orang boleh menyimpan emas atas kontrak wadiah dengan izin, dan juga daripada kontrak tersebut dia akan memberikan pinjaman kepada mereka yang nak dibiayainya, maknanya dalam menggunakan prinsip qabul hasan. Untuk pengetahuan semua, daripada prinsip Ar-Rahnu ini saja, Yapim mempunyai 202 cawangan seperti yang saya sebutkan tadi. Dia mempunyai 4.5 bilion nilai pembiayaan dan 450 juta nilai, orang kata gadaian tetapi nilai simpanan atas prinsip wadiah saya sebutkan tadi. Sebab itulah model ini adalah model yang terulung. Dan dalam konteks pemantauan ini juga, Yapim diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Saya ada di sini juga laporan audit negara tahun 2014 yang menunjukkan bahawa tidak ada masalah dari segi tata cara kewangan, dari segi tata cara operasi dan pengurusan yang ada. Dan yang ketiganya, Datuk Pengurusi, berhubung dengan pemberi allowance ini adalah kuasa mutlak lembaga pemegang amanah, yang mana menteri pun tidak campur tangan dan menteri tak tahu pun berapa jumlah yang diperolehi. Kerana di bawah trust deed ini disebutkan dengan izin, the trustees shall out of the fund pay all costs and expenses of or incidental to the management of the fund, including payment of reasonable allowances to the trustees or the execution of any of the trusts or power of this deed. Dan sebab itulah apabila persoalan ini dibangkitkan pegawai tinggi Yapim mendapat allowance 80,000 adalah tidak benar.
kerana dia ada pecahan-pecahan. Dia duduk di beberapa. Tetapi itu pun diluluskan oleh lembaga pemegang amanah yang mana menteri tidak ada kuasa untuk campur tangan, kerana menteri hanya boleh menasihat, tetapi nasihat pun kalau ada sebarang bentuk penyelewengan. Tapi dalam konteks ini kita harus mengakui, sebab itulah perbincangan saya dengan menteri, kalau misalnya ada isu-isu berbangkit soal tadbir urus, kita akan melihat kembali sama ada proses polisi tadbir urus, bukan penyelewengan, kerana ini bukan ada isu penyelewengan, ini isu persepsi kenapa allowance ni tinggi dan sebagainya. Sebab itulah saya kena sebutkan di sini bahawa YAPIM mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan berapa allowance yang nak bagi, sebab dia ada 1.034 bilion. Nak bayar 50,000 ke 100,000 ke, yang paling penting kita tahu bahawa YAPIM ada keuntungan, tak guna duit-duit kebajikan, tak guna duit-duit anak yatim, tak guna duit orang miskin. Itu yang paling penting. Jadi itu yang saya rasa kita perlu faham dalam konteks ini. Okey. Yang kedua, isu berkenaan dengan apakah keperluan kursus untuk diadakan di pelajar-pelajar di luar negara. Ini pun isu pemantauan juga. Again, saya nak sebutkan di sini, minta maaf. Sekali lagi saya nak sebutkan kat sini, soal operasi dengan izin, day-to-day operation of YAPIM. YAPIM nak buat apa sekalipun, kerja-kerja amal ke, kerja-kerja kebajikan ke, nak buat program di luar negara ke, itu hak YAPIM. Soal YAPIM nak menjemput menteri, nak jemput timbalan menteri, nak jemput siapa pun ahli parlimen, nak bayar untuk kos untuk dia pergi, itu terserah pada YAPIM. Tidak ada kuasa, ataupun kuasa itu adalah terserah, terletak di bawah pengurusan YAPIM dan juga lembaga pemegang amanah. Kalau nak bandingkanlah, saya pun buat kira-kira lah, dengan kos yang dikatakan 590,000 di US, nak bandingkan dengan 1.34 bilion, maknanya jumlah dia hanya 0.0063% saja nisbah dia. Maknanya terlalu, tetapi inilah saya katakan soal andaian tadi. Saya Menteri. Ya. Tapi yang berhormat tak tanya soal. Ada, Ampang. Okey. Ya, sila. Betul tak Lenggong? Lenggong betul kan? Lenggong tanya soalan tadi. Okey, alright. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Tuan Menteri. Sila. Okey, Ya, Lenggong. saya ada write up tu semua apa yang Timbalan Menteri baca tadi, the background of YAPIM. Saya ada semua maklumat itu. Tapi isunya di sini adalah sekiranya ada wang begitu banyak, adakah kita nak biarkan sekiranya ada penyelewengan, mismanagement dan sebagainya? Dan isu yang kedua di sini adalah sebagai seorang menteri, adakah wajar untuk pergi ke satu program dengan menggunakan wang begitu banyak dan dengan program-program yang tidak mendatangkan faedah? Jadi saya rasa memang menteri bertanggungjawab untuk menjawab, untuk membersihkan nama dia, kerana saya tidak mahu seorang menteri agama dipalitkan dengan kerja-kerja yang sedemikian. Saya pun mengharapkan YB Ampang pun jangan terpalit dengan fitnah-fitnah di luar sana. Sebabnya saya dah terangkan, maknanya itu hak mutlak YAPIM lah. Dan kalau nak dikatakan, kalau nak tuduh macam-macam, kata nasib baik dia tak menggunakan, dia dah tak guna lah perkataan menggunakan duit anak yatim dan miskin. Sebab saya dah jelaskan, kalau sebelum ni diviralkan semua menggunakan anak yatim miskin untuk pergi ke US dan sebagainya. Dan kita kena ingat, YAPIM pun dah mengeluarkan kenyataannya bahawa program ini bukan hanya satu program, ada beberapa program, dan program ini termasuklah daripada agenda YAPIM sendiri. Dan sekali lagi, saya tak mahu membahaskan perkara ini kerana itu hak YAPIM untuk menentukan apa saja program, asalkan dia diluluskan oleh ahli lembaga pemegang amanahnya dan terbukti Jabatan Audit Negara melihat tidak ada masalah. Dan mengikut laporan 2014, kita hanya sebagai menteri ataupun timbalan menteri, kita hanya melihat apa yang telah dibuat oleh Jabatan Audit Negara. Takkanlah kita pula nak mencampur tiap-tiap hari nak tengok apa yang ketua pegawai eksekutif, presiden buat, pengarah lembaga pemegang amanah. Maknanya tak perlulah diorang dibayar gaji, dibayar allowance, baik bayar menteri ataupun timbalan menteri saja. Jadi saya rasa inilah satu perkara yang kita kena faham dari segi konsep urus takbir, kan? Adanya job scope, adanya tanggungjawab tertentu. Dan sebab itulah dalam konteks ya, saya menang kan. Ya, sila. Bukit Kantang. Terima kasih Pengerusi. Terima kasih Menteri atas penjelasan yang diberi tadi. Memanglah kita tengok dari segi undang-undangnya itu hak yang ada kepada YAPIM. Tapi saya harapkan supaya benda ni benda yang melibatkan atas nama
Yapim, Yayasan Pembangunan Islam. Kemudian pula nama khusus pun yang agak 290,000 buat di Paris. Jadi ini yang menyebabkan saya rasa benda-benda seperti ini yang perlu diambil kira. Yang lepas tu lepas dan akan datang tu kita harapkan. Kerana ini soal imej. Kerana saya telah dapat macam-macam WhatsApp. Yang orang menderma RM5, RM10 itu sudah pun nak tarik diri. Ini satu perkara yang perlu diambil perhatian oleh pihak menteri walaupun tak ada kuasa kurang-kurangnya untuk menasihat lembaga Yapim ni. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya yang berhormat Datuk Husin, Kantang. sikit saya nak tambah sikit saja. Bagilah peluang saya jawab. Sikit saja. Sama-sama. Sikit je. Ya, jadi oleh kerana itu Menteri, oleh kerana isu ni sudah berbangkit dan terbongkar, apakah pendirian kementerian sama ada akan menyemak semula dan perbetulkan keadaan yang kita rasa tidak tepat dan tidak sewajarnya berlaku. Yang berhormat, tadi saya dah sebutkan, mungkin yang berhormat legau sekejap ke? Saya dah beritahu, kata kalau ada masalah dari segi takbir urus, sekarang ni saya dengan menteri bertanggungjawab akan melihat kembali soal proses, polisi dan sebagainya. Soal perundangan tidak ada isu, soal peraturan tidak ada isu, penyelewengan pun tidak ada isu. Sekarang ni adalah isu sama ada berlaku atau tidak masalah takbir urus. Kan? Contohnya, sebab itu saya katakan, sometimes we deem it as legally right, dengan izin, tetapi we have to ensure it is also morally right. Jadi itu antara perkara yang kita akan pastikan untuk dilaksanakan. Ya, terima kasih terima kasih Menteri. Daripada perbincangan tadi, bolehkah saya simpulkan bahawa Yapim ini sudah jadi satu badan korporat yang begitu banyak dananya dan sebahagiannya digunakan untuk kebajikan masyarakat Islam, dan kalau betul begitu boleh bagi sedikit persen banyak mana keuntungan daripada Yapim disalurkan kepada masyarakat Islam? Saya ada soalan sikit. Kota Raja ada soalan sikit. Apa saya jawab soalan Kota Raja? Berkaitan tadi. Okey, saya cuma nak tahu sekarang Yapim dah jadi satu badan korporat yang besar. Asal modalnya dari mana? Modalnya sebahagiannya daripada pinjaman kerajaan awal-awal dulu, sebahagiannya daripada penjanaan sendiri. Sebab itu saya katakan tadi, dia bermula daripada kecil. Ar-Rahnu ni peringkat awal satu cawangan je, tak menggunakan modal yang besar, tetapi akhirnya ingat, itu antara modal, itu antara the success story yang patut kita banggakan. Hari ini orang memalikkan Yapim seolah Yapim ini tidak ada langsung manfaatnya kepada umat Islam. Walhal Yapim ini menjadi contoh dan model kepada dunia dalam konteks Ar-Rahnu. Sebab itulah hari ini saya setuju dalam perkara-perkara tertentu saat takbir urus itu kita akan selesaikan, termasuklah isu-isu kebaikan. Saya sebutkan bahawa ada perkara-perkara yang kita sebutkan, bahawa contohnya dari segi komunikasi, mereka perlu pertingkatkan dari segi komunikasinya, bagaimana disalurkan. Kerana saya dapat dokumen di mana mereka salurkan duit-duit yang skim potongan gaji dan sebagainya. Jelas, kerana untuk pengetahuan Yapim ni, sebab tu saya katakan tadi, dia punya objektif dia, model dia amat unik. Dia macam tabung haji lah. Tabung haji ni unik. Sebab tu orang semua nak ikut tabung haji. Dia bukan menguruskan orang haji saja, dia menguruskan pelaburan. Akhirnya boleh bagi subsidi kepada orang haji pula. Model itu yang ditunggu oleh orang. Macam juga Yapim, objektif dia betul menjana ekonomi, tetapi ekonominya sebahagian besarnya salur kepada kebajikan juga, termasuk memberikan ruang dan peluang kepada orang ramai yang mana nak masuk turut sama bersedekah. Dan sebab itulah adanya lembaga pemegang amanah, adanya lembaga syariah. Kerana dalam konteks syariah ini, YB Kuala Nerus pun tahu, dana-dana tabarruk, dana-dana kebajikan, dia tidak boleh bercampur dengan dana-dana tijari, dana-dana perniagaan. Dia kena separate, dia kena berasingan, dan itu yang dijaga oleh Yapim. Saya sendiri tengok akaun-akaun dia, saya tengok mana akaun dia, mana akaun dana kebajikan, mana akaun dana keuntungan. Itu prinsip asas di dalam urus takbir syariah, dan saya pasti dan saya yakin sehingga hari ini bahawa tidak ada penyelewengan dalam konteks itu. Sebab itulah kita tidak berkata bahawa kita tak ada kesalahan langsung bila timbul isu ni. Sebab itulah saya dengan menteri akan memperhalusi takbir urus ni bagaimana, betul ke apa yang dibuat dari segi proses selama berpuluh-puluh tahun ini. Sebab itulah dalam konteks penyaluran amal jariah ni macam-macam. Bahkan untuk pengetahuan, Yapim lah yang duk sponsor majlis musabaqah tilawah Al-Quran, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, yang duduk membantu amal jariah untuk dalam IKASIH tu. Macam-macam program saya ada daripada 1984 hingga 2014, peruntukan untuk keseluruhan amal jariah
memantap skim sumber amal orang miskin, memperkasa sosioekonomi ummah melalui program mikrokredit Ar-Rahnu, membangun komuniti cemerlang melalui program kecemerlangan komuniti, membangkit gerakan pemerkasaan ekonomi ummah, membantu anak-anak miskin dan juga anak-anak yatim. Untuk pengetahuan yang berhormat juga, yatim ada 5,200 orang anak-anak yatim dan miskin di bawah tanggungannya, termasuk yang berada di luar negara. Sebab itu salah satu program dia ke luar negara adalah untuk melaksanakan program-program dengan anak-anak yang telah perlu saja. Dan bukan itu saja, untuk mengurangkan kos, yatim bukan saja bekerja secara menyendiri ataupun mandiri, dia bekerja secara Blue Ocean Strategy dengan IZ. Dengan kata lain, dia bersama dengan JAKIM, dia bersama dengan JAWI, dia bersama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dia bersama dengan agensi-agensi termasuk kedutaan-kedutaan Ya, untuk melaksanakan beberapa program yang bermanfaat kepada pelajar-pelajar. Ya, Mak Senator, panjang lagi isu Yapin. Okey, saya rasa itu saja.